Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita mulakan matematik tambahan tingkatan 5 dengan tajuk yang pertama iaitu sukatan membulat. Okey, dalam sukatan membulat ni kita akan belajar yang pertama radian, panjang lengkuk suatu bulatan, yang ketiga luas sektor suatu bulatan dan yang terakhir adalah aplikasi sukatan membulat. Okey, aplikasi ni dia lebih kepada penyelesaian masalah melibatkan ketiga-tiga topik yang awal ni. Okey, radian, panjang lengkuk dan luas sektor digabungkan dalam satu soalan. Okey, dalam tajuk ni kita akan guna rumus untuk panjang lengkuk S sama dengan J theta. Okey, cari panjang lengkuk. Kalau nak cari luas sektor, kita akan guna rumus L sama dengan 1/2J kuasa 2 theta. Okey, rumus Heron. Ingat tak nak guna rumus Heron ni untuk apa? Kita cari apa guna rumus Heron? Yang ni dah belajar ni masa form 4 tajuk penyelesaian segitiga. Kita cari Fatin Fazila jawab cari segitiga. Okey, kita cari luas segitiga. Ya, betul Ashwina, luas segitiga. Ya, Fatin, luas. Okey, kita cari luas segitiga. Sama ada kita guna trigonometri yang sin cos theta tu, yang segitiga bersudut tegak, ataupun kita guna petua sin, petua cos, dan kita juga boleh guna rumus Heron. Okey, kata kunci untuk bab ini, radian, darjah, pusat bulatan, jejari, tembereng, sektor, perimeter, panjang lengkuk dan luas sektor. Okey, ini adalah perkataan-perkataan yang awak akan jumpa untuk tajuk sukatan membulat. Okey, apa dia radian? Okey, radian ni sebenarnya sudut. Okey, sudut pada pusat bulatan. Okey, biasanya sudut awak guna darjah. Okey, luas kita cari sudut pada bulatan, biasanya kita akan guna darjah. Tapi untuk tajuk sukatan membulat, sudut pada pusat bulatan kita akan guna dalam radian. Okey, dalam radian. Sebab tu dekat sini dia punya maksud radian ialah ukuran sudut pada pusat bulatan oleh lengkuk yang sama panjang dengan jejari bulatan. Ukuran sudut pada pusat bulatan. Okey, jadi kena ingat untuk tajuk sukatan membulat, sudut pada pusat bulatan kita akan guna unit dia radian. Okey, bukan lagi darjah. Okey, RAD. Okey, kalau nak tulis radian ni panjang sangat. Jadi kita singkatkan dengan menulis RAD sahaja. Okey, ni sudah informasi dekat bawah ni. RAD ialah singkatan bagi radian. Okey, jadi tak payah nak tulis panjang-panjang radian, RADIAN. Kita boleh singkatkan dia dengan RAD. Ataupun kita boleh tulis, kalau sudut dia 1 radian, kita boleh tulis 1 R kecil di sebelah kanan atas. Okey, 1 tu mewakili sudut dia 1, R tu mewakili radian pun boleh. Okey, untuk sudut 180 darjah, sudut dalam radian adalah pi. Okey, jadi awak kena ingatlah 180 darjah bersamaan pi radian. 360 darjah bersamaan 2 pi radian. Jangan tulis 2 radian. 2 radian nilai dia lain. Okey, 360 darjah dia mesti 2 pi. 180 pi. Okey, sini yang tip pintar sebelah sini kalau boleh hafal lagi bagus. Dia mempercepatkan awak buat pengiraan. Okey, 0 darjah, 0 radian. 30 darjah, pi per 6 radian. 36 darjah, pi per 5 radian. Okey, dan seterusnya sehinggalah 360 darjah, 2 pi. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh bila kita nak tukar sudut
dalam radian kepada darjah ataupun sudut dalam darjah kepada radian. Okay, jadi kita tengok contoh yang pertama. Kita nak tukarkan 2/5 pi radian kepada darjah. Jadi daripada radian kepada darjah kita akan darab 180 darjah per pi. Okay, ingat daripada radian kepada darjah kita akan darab 180 darjah per pi. Jadi 2/5 pi darab 180 darjah per pi kita selesaikan. Okay, pi 2/5 pi yang ni pi dia bahagian atas. 180 darjah per pi, pi dia di bahagian bawah. Jadi atas dan bawah kita boleh cancel. Okay, kita boleh cancelkan dia. Okay, jadi tekan kalkulator 2/5 darab 180 darjah. Jadi sudut kita dapat 72 darjah. Jadi sudut dalam pi 2/5 radian dalam darjah 72 darjah. Okay, ini contoh A. Contoh B, 2.25 radian. Okay, jadi nak tukar kepada darjah kita akan darab 180 darjah per pi. Jadi, tengok balik pada soalan, dia dah bagi dalam bracket dekat atas ni guna pi sama dengan 3.142. Jadi, awak kena guna pi, nilai pi yang diberi. Okay, jadi gantikanlah pi pada rumus kita tu tadi dengan 3.142. Jadi, tekan kalkulator, kita akan dapat 128 darjah 54 minit. Kalau awak tak suka nak tulis jawapan dalam darjah dan minit, awak boleh terus tulis sahaja dalam darjah. 128 point berapa. Okey, selepas titik perpuluhan dia mesti ada 2 digit. Okey, kata awak nak tulis jawapan dalam darjah. Okey. 128 point, katalah kat sini 31. So 31 darjah. Selepas titik perpuluhan mesti ada 2 digit. Okay, ingat ya. Bila nak tulis darjah, selepas titik perpuluhan mesti ada 2 digit. Kecuali bila awak tekan kalkulator, dia memang bagi jawapan tu fix. Contoh ya, jawapan dia 15.8. Memang ni je kalkulator bagi. Jadi awak terus je lah tulis 15.8 darjah. Tapi kalau pada kalkulator jawapan dia panjang lagi kat belakang, awak bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Sebelum saya lupa, ingat lagi tak? Jawapan akhir. Jawapan akhir tak kira lah apa-apa pengiraan jawapan akhir. Apa syarat dia untuk jawapan akhir? Berapa titik perpuluhan, berapa angka bererti? 4 angka bererti yang cikgu. Okey, boleh 4 angka bererti ataupun 4 titik perpuluhan. Okey, 4 angka bererti, contoh 4 angka bererti, katalah dia bagi yang 58.17. Ini selepas awak bundarkan, okey, ni 4 angka bererti. Okey, kalau 4 titik perpuluhan dia mesti start dengan kosong. 0.5817. Okey, yang atas ni 4 angka bererti. Okey, 4 angka bererti. Yang bawah ni 4 titik perpuluhan. Okey, contoh kedua, tukarkan 40 darjah dan 150 darjah kepada radian dalam sebutan pi. Okay, bila dia suruh tukar kepada radian dalam sebutan pi, kita tak akan gantikan pi dengan 3.142. Okay, tak perlu ganti. Biarkan je jawapan tu dalam pi. Okay, jadi darjah kepada radian kita akan darab pi per 180. Okay, tadi radian kepada darjah 180 per pi. Tapi untuk darjah kepada radian pi per 180. Okey, dia tukar je tempat kedudukan tu. Darjah dengan pi.
Jadi 40 darjah nak tukar kepada radian, darab pi per 180. Okay, tekan kalkulator 40 bagi 180, kita akan dapat 2/9 pi radian. Okay, sebab dia nak jawapan dalam sebutan pi. Okay. So, sama juga untuk yang kedua ni 150 darjah darab pi per 180 darjah. Okey, tekan kalkulator, dapatlah jawapan dia 5/6 pi radian. Okey, lagi satu nak pesan. Kalau pengiraan kita dalam bentuk pecahan, jawapan akhir tu biar je dalam pecahan. Tak payah tukar kepada perpuluhan. Okay, kalau jawapan tu kita kira last sekali memang dalam pecahan. Jadi biarkan dia dalam pecahan. Tak payah nak tukar kepada perpuluhan. Okay. Right. Contoh B. Okay, contoh B, tukarkan 110 darjah 30 minit dan 320 darjah kepada radian. Okay, yang ni dia tak ada pun bagi tahu dia nak jawapan dalam sebutan pi. Jadi pi kena guna 3.142. Okay, jadi 110 darjah 30 minit darab pi per 180. Pi ganti dengan 3.142. Tekan kalkulator. So kita akan dapat jawapan akhir 1.929 radian. Okay, tengok dia bagi. Jadi pun dia bagi jawapan akhir dalam 4 angka bererti. Okay, ini 4 angka bererti. 1, 2, 3, 4. Okay, 320 darjah tukar kepada radian darab pi per 180. Jadi pi dia kita ganti dengan 3.142. Jadi dapatlah jawapan 5.586 radian. Okay, tadi jawapan yang contoh satu ni, kalau jawapan dia dalam darjah kena tulis unit dia darjah tu, dia bulat kecil dekat bahagian atas. Kalau jawapan dia nak dalam radian, kita pun kena tulis radian, RAD sahaja. Okay, soalan yang pertama, tukarkan setiap sudut yang berikut kepada darjah. Okay, guna pi 3.142. Okay, so soalan yang pertama ni, radian kepada sudut. Jadi kita akan darab kita akan darab radian kepada sudut. So kita akan darab 180 darjah per pi. Okay, so soalan yang pertama ni 7 per 12 pi darab 180 per pi. Okay, pi atas bawah boleh cancel. Jadi 7 per 12 darab 180 darjah. Jawapan dia berapa ya? 105. 105 darjah. Okay, 105 darjah. Okay, semua dapat pun 105 darjah. Okay, so soalan yang kedua, soalan B. Okay, soalan B ni kan dia bagi dalam nombor bercampur. 1/3 kan. Okay, kita tukar dulu kepada pecahan tak wajar. So 4/3. 4/3 darab 180 darjah per pi 3.142. Okay, 3.142. So jawapan 240 darjah. Ya, betul, 240 darjah. Semua dapat 240 darjah. Okay, so soalan yang C, 2 radian. 2 radian sama tak dengan 2 pi radian? Okay, 2 radian tak sama dengan 2 pi radian. Okay, so apa jawapan untuk 2 radian? Ya, 114.58 darjah. Okay, untuk soalan yang C ni awak boleh tulis 114.58 darjah, ataupun ada orang suka tulis dalam darjah dengan minit.
Okay, so 114 darjah 35 minit. Okay, ada yang suka tulis dalam darjah dengan minit. So, ini jawapan dia kat bawah. Kalau nak tulis dalam darjah saja, 114.58 darjah. Okay, D. Apa jawapan D? 4.8 radian tukar kepada darjah. Okay, Alia jawab 474 darjah 59 minit. Okay, 274.98. Okay, dua-dua betul. Okay, dua-dua betul. 274.98 darjah ataupun 274 darjah 59 minit. Okay, dua-dua betul jawapan. Okay, 2A. 2A nak tukar darjah kepada radian. So, kita akan darab dengan 76 darjah darab pi per 180. Okay, so apa jawapan A? Pi ganti pi kena ganti dengan 3.142. Okay, katalah dalam soalan dia tak tulis pun guna pi sama dengan 3.142, awak guna pi dalam kalkulator, pada kalkulator. Nampak kan simbol pi pada kalkulator? Kalau dia tak bagi apa-apa, guna pi pada kalkulator. Okay, so jawapan 1.327 radian. Okay, pandai, betul. Okay, B. Kita pergi laju sikit. B, apa jawapan B? 139 darjah. Okay, 2.426. Okay, 2.426. Soalan C. Okay, 3.535 radian. Okay, soalan D. 5.589 radian. Okay, nombor 3. Sudut POQ lah sektor. Okay, A. Nombor 3A. Okay, dia bagi gambar rajah. 1.274. Okay, 1.274 radian. Okay. Soalan B. Okay, ni semua sudut dalam darjah. Tukar pada radian. Okay, 2.060 radian. Okay, betul. Okay, soalan C. 105.5 darjah. Okay, 2.627 radian. Okay, 2.627 radian. Okay, soalan D. 3D. 220 darjah. 3.840. Fazana, 2 ke 3 Fazana? 3.840. Semua dapat? Semua boleh kira tak yang ni? Oh, typo. Okay. Okay, so soalan 3D, 3.840 radian. Okay, boleh tu. So, maksudnya latihan yang saya bagi tu semua boleh jawab lah kan? Okay, tak apa. Okay, habis latihan? Boleh cikgu. Okay, Alhamdulillah. Okay, yang ni pada buku teks ada kan bahagian quiz. Kalau nak cuba jawab quiz tu, awak scan lah QR code dia ni. Okay, habis. Habis topik radian.